Hamka kata akhirnya minum arak, berzina, makan babi, buat dosa apa semua itu menjadi urusan peribadi. Kita nak pergi tegur pun tak boleh. Dia kata kubur masing-masing. Yang penting hati. Dia pun yang penting dia bertunjuk atas. Yang penting hati dengan Allah. Hampa duk semayang tunggil langgang pun mulut jahat. Dia kata dia pula syarah kat kita. Kita pula kena tarbiyah dengan dia. Kita pergi tegur ni, awak lah yang duk buat tak elok ni, duk minum benda-benda tak elok, duk isap dadah ni, pergi semayang ni. Dia pun sambil duk alah pun duk isap ni. Allah. Pasal itu tuan-tuan, Hamka dia sebut tentang masyarakat pada zaman dia. Hamka dia sebut masyarakat pada zaman dia. Ni Hamka sebut ni pada zaman dia. Dia melihat masyarakat Indonesia. Pasal itu tuan-tuan tengok Indonesia kalut. Kahwin ikut dan tengok kata dia. Sebab itu akhirnya apa yang disebut oleh Hamka ni, kita boleh faham bahawa apa dia? Tuan-tuan, akhirnya yang dikatakan Murji'ah ni ialah mereka yang hanya tinggal Islam pada nama tetapi bukan pada amal. Kerana amalan tak perlu. Akhirnya yang penting apa dia? Dia Islam. Dari sudut amalan hidup dia, lifestyle dia, gaya hidup dia, dia nak minum arak ke, dia nak berzina ke. Pasal itu tuan-tuan tengok, pemikiran ini telah menyebabkan sebahagian umat Islam mereka tak rasa berdosa, tak rasa bersalah apabila mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh agama. Mereka boleh bersekedudukan lelaki perempuan. Mereka boleh minum arak secara terang-terangan, membuka aurat di hadapan khalayak manusia, meninggalkan salat, mempertikaikan korban ni. Ada pihak dulu yang kita baca mempertikaikan korban. Dia kata korban ni satu benda yang zalim. Kan? Nampak kan? Jahat. Tak mungkin Tuhan yang pemurah, pengasih, penyayang, kan? Menghalalkan bunuh binatang. Betul kan? Tuan-tuan hadirin mukminin, orang yang kata, depa kata korban ni zalim lah pasal bunuh binatang. Tapi kita nak tengok pok yang kata zalim. Pagi dia kata zalim, kejam, bunuh binatang. Tengah hari pun dia makan binatang. Kalaulah kita ambil veterina pula, vegetarian, kalaulah kita ambil vegetarian dia tak makan binatang pun kejam. Pasal dia pergi makan tumbuh-tumbuhan. Itu juga benda yang hidup. Tak boleh makan apa? Kan? Dia kata zalim. Tapi dia pun sakan dia. Kata Hamka. Pok ni ada sampai lah. Hamka kata apa? Kalau ditanya, kadang-kadang ada juga mereka mengatakan mereka orang Islam. Hamka kata kalau kita tanya mereka, dia kata mereka Islam. Sebab Hamka sebut, Hamka cerita, Hamka kata kalau ditanya, Hamka bercakap tentang realiti masyarakat Indonesia ketika itu, ketika zaman dia. Tuan-tuan bayangkan bila Hamka punya zaman ni. Kalau kita tanya kepada mereka, kadang-kadang ada juga mereka mengatakan yang mereka ialah Islam. Kenapa? Sebab ayah bonda mereka adalah Islam. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita tanya hang Islam tak? Islam. Pasal apa hang Islam? Mayang pun tak, puasa pun tak. Dia kata apa dia? Dia kata mak bapak aku Islam. Dan tuan-tuan, wujud hari ini sebahagian pihak yang sudah, benda ni sebenarnya tak ada lah isu sangat.
Tapi bila mereka register nama anak mereka, mereka sudah minta supaya tak diletakkan bin dengan binti ni. Sudah ada pihak-pihak yang tertentu dia tak mau letak bin. Sebenarnya bin binti ni tak ada masalah kan, tapi dia tak nak letak bin binti ni. Adapun tujuan letak bin binti ni dari sudut nasab, nak menentukan nasab tu. Dia tak letak nama dia. Tak tahulah untuk cuba nak menjadi orang kita ni dia lagu tu kan. Orang yang paling tak ada jati diri ni, saya ingat mungkin orang kita lah kot. Jati diri, tahu jati diri? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni lebih mak saleh daripada mak saleh. Bukan kata nak jadi mak saleh, tak tahulah, tapi dia asal dia kalau jadi Melayu dia jadi bapak lekeh, dia nak jadi orang putih. Kadang-kadang orang putih pun tengok lebih sakan nampak mak saleh daripada mak kami. Tengah-tengah rembang duk pakai kut tai ni kalut ke kan. Mak saleh memanglah menikah, mak saleh memanglah mereka menikah di tengah garden. Wedding in the garden ke at the garden? At ke in? In the garden kan. Betul lah mak saleh menikah di garden. Tuan-tuan biasa pergi Europe, bukan hangat menikah di tengah garden tu, di tengah taman. Nikah di taman tu memang sesuai lah dengan weather, cuaca belah Europe tu. Pasal sejuk, memang selesa lah. Yang kita hangat 38 pun dia kalut nak menikah lagi orang putih tengah garden, meleleh berayak atas bawah. Dak nak menikah in the garden juga. Garden apa orang tengah-tengah rembang. Pasal nak tiru ni semua panggil kita ni tuan-tuan. Kalau duk tiru orang lain, artinya kita tak ada jati diri kita punya. Kita tak bangga dengan kita punya kita punya adat kita. Dah awak salah ke haram nikah bawah pokok pun sah. Orang Melayu tak menikah tengah garden. Tuan-tuan yang Melayu lama dah, ada orang Melayu pergi menikah tengah benang? Ada. Orang Melayu dengan adatnya, sesuai dengan cuacanya, dah nak jadi orang putih. Sebahagian Arab-Arab pun sama, menikah nak jadi orang putih ke? Saya tak katalah salah pakai kod tie, kod apa semua tu pakaian ya, tapi siapa kita tak pakai pakaian orang Melayu? Kan? Nampak? Baik. Kata Hamka, dia kata apa? Sebab ayah bonda mereka adalah orang Islam. Bila orang tanya pasal apa orang Islam? Sebab ayah bonda mereka adalah orang Islam. Dan nama mereka pun Islam, nama dia Islam. Ui, kadang-kadang tuan-tuan jangan main ada al lagi, kan? Tapi kalau kita tengok pada lifestyle dia, kan? Orang, saya ingat orang kita, orang Kristian kita pun, saya ingat hari Krismas tak pergi duk cari pokok pine tu kan. Orang Melayu kadang-kadang kita tengok dalam Instagram, tengok dalam Facebook, sakan dengan topi Santa Claus dia, dengan pokok pine dia, kan? Celebrate. Mereka mengaku, Hamka kata, mereka mengakui orang Islam, tetapi babi dimakan juga. Kodok enak sekali. Kodok atau kodok? Bukan kodok.
Kodok. Katak. Sekejap lagi tuan-tuan kata, "Ui, makan kodok." Ada kodok. Kodok ni Indonesia lah. Tengok hamka kata, nama mereka adalah Islam, mereka mengaku mereka Islam, tetapi babi dimakan juga, kodok enok sekali, minum tuak dan khamar dan brandy sudah menjadi kebiasaan yang tak dapat dilepaskan. Tuan-tuan tengok Indon ni satu benda, memang kita puji banyak benda lah, tapi Indonesia ialah satu negara yang besar. Dia dijajah oleh siapa? Tuan-tuan pergi tengok dalam globe, Belanda ni besar mana? Saya ingat Belanda ni kalau ukur dengan Perlis pun Perlis besar lagi, tambah dengan Bukit Cabang tu. Tuan-tuan tengok, Belanda negara yang kecil, tapi Belanda ni hebat lah. Sebutir padi pun tak ada di Belanda, tetapi dialah yang telah membuat mesin padi yang tuan-tuan duk mesin Holland tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi Belanda, tak ada bedang pun. Sebab itu Malaysia, orang Malaysia, orang Melayu, orang Nusantara ni, pertama dia kata, kita kena terima kasih kepada Jepun. Walaupun kalau Jepun tak makan nasi, maka kita tak ada periuk nasi ya. Mujuklah Jepun makan nasi juga, maka dia buat periuk nasi, kita pun bolehlah pakai periuk nasi. Yang kedua, Belanda, pasal dia buat mesin padi. Kerana orang Malaysia dia duk kira nak buat bid'ah ya. Dalam agama dia nak reka kok nu, dia nak reka kok ni. Dalam dunia dia tak mau reka. Ni satu juga masalah. Lepas tu depa duk lawan tanjak siapa yang paling tinggi. Mereka mengaku orang Islam, tapi babi dimakan juga, kodok enok sekali, minum tuak dan khamar dan brandy sudah menjadi kebiasaan yang tak dapat dilepaskan. Apa yang dinamakan masyarakat Islam selama ini yang membenci zina, yang sangat takut kepada zina, telah menjadi biasa. Bagi mereka bukan soal itu semua ialah urusan. Tengok Hamka kata akhirnya minum arak, berzina, makan babi, buat dosa apa semua itu menjadi urusan peribadi. Kita nak pergi tegur pun tak boleh. Dia kata kubur masing-masing. Yang penting hati. Dia pun. Yang penting dia bertunjuk atas. Yang penting hati dengan Allah. Hampa duk semayang tunggu langgang pun mulut jahat. Dia kata dia pula syarah kat kita. Kita pula kena tarbiyah dengan dia. Kita pergi tegur ni, awak lah yang duk buat tak elok ni, duk minum benda-benda tak elok, duk isap dadah ni, pergi semayang ni, dia pun sambil duk alah pun duk isap ni, Allah ada. Pasal tu sebelum isap bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sebab itu tuan-tuan, akhirnya manusia jadi kelang kabut. Majlis-majlis yang maksiat dulu kan, majlis-majlis yang mengandungi konten benda-benda yang haram dihalalkan. Dia jadi campur aduk habis. Majlis-majlis maksiat, buh doa selapis di awal, buh doa. Kita yang nak yang nak baca doa pun lepas ni, lepas baca doa ni nak buat apa? Lepas baca doa ni tak ada persembahan tarian sikit joget. Lepas tu kita nak doa, ya Allah rahmatilah majlis ni. Kita tahu sekali lagi mereka nak berjoget. Lepas tu mereka pun berjoget lah dengan sakar sikit. Pasal berjoget kita berjoget yang dirahmati Allah. Maka buruk sungguhlah orang agama di akhir zaman ni, hanya menjadi burung kakak tua, baca apa benda yang dia kediri tak faham. Hang nak pergi doa bagi rahmat majlis tu, apa majlis ada maksiat? Yang penting apa? Tak apa, yang penting mereka semua beriman. Ini murjiah. Tengok, Hamka sambung lagi. Hamka kata apa? Perkataan dia ni menarik sebab dia duduk di Indonesia, dan Indonesia dengan Malaysia ni masyarakat yang lebih kurang sama, rumpun yang sama.
Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan, hamka kata duk di sini padu dia, duk di sini pokok dia. Apa dia? Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan asalkan sudah jadi orang Islam, asalkan sudah mengaku percaya kepada Allah, tak perlu pada amal lagi. Tu dia hamka kata. Kalau saya nak bawa ulama-ulama seperti Asy-Syahrastani ataupun ulama-ulama firaq yang dulu-dulu memang banyaklah perkataan-perkataan yang sebut tentang Murji'ah ni, tapi hamka sebut ni mudah faham. Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan asalkan sudah jadi orang Islam, asalkan sudah percaya kepada Allah, cukup percaya kepada Allah, tak perlu beramal lagi. Hubungan, tengok, dia kata, bukan saya kata, hamka kata, hubungan dengan Islam tak mana. Hamka kata hubungan dengan Islam hanyalah kelihatan pada ketika dia disunatkan. Tang tu je Islam, tang masuk Jawi. Lepas sikit pada Jawi tu, apa dia? Lepas pada Jawi? Lepas pada Jawi pula? Gua kubang gajah tu tak dah. Faham ke tak? Dia kata Islam itu hanya dilihat pada waktu bersunat, pada waktu menikah, dihadap, hamka kata hanya ketika dia kahwin di hadapan qadi tu nampak Islam. Masa majlis akad nikah berjubah meleret, pas nak bersanding, oi kita pakai apa jubah ni macam keluar bilik air berkemban ni. Tang orang Kuala Lumpur kata berkemban. Orang Palih tak faham. Berkemban apa dia Ustaz? Tang ke dada. Payah. Pasal orang Kuala Lumpur pun tengok sebut tang ke dada, orang Kuala Lumpur tu, apa dia tang ke dada, tang ke dada? Berkemban. Bila kita berkemban tu keluar daripada bilik air, ni keluar nak pergi bersanding berkemban. Lagi pelik dunia kita hari ni tuan-tuan. Saya tak tahu lah kot saya perasan pasal tuan-tuan semua ni jenis tunduk pandangan, jenis mata pun buka waktu nak tidur lah. Artinya tak tengok rata lah kan. Saya duk perasan orang laki-laki ni kebanyakan pakaian mereka lengkap, yang duk terdedah ni geng perempuan. Pasal tu bila orang laki-laki dia kata pasal apa hampa duk tengok kami, pasal kalau tengok orang laki-laki dia tutup semua kan. Orang laki-laki kalau pakai dengan apa semua kan. Cukup tuan-tuan. Sekali dia berkata kita mengata orang di hari-hari tasyrik dosa. Tapi kita bukan kata orang, kita baca hamka ni kan. Hubungannya dengan Islam hanyalah kelihatan pada ketika dia disunatkan, atau ketika dia dikahwinkan di hadapan qadi, atau ketika dia kematian, atau ketika dia sendiri mati dikuburkan di kubur orang Islam. Artinya hamka kata tiga benda ya. Orang akhirnya amalan Islam itu, praktikal Islam itu, pengamalan kepada agama Islam itu hanya tinggal tiga. Kehidupan dia. Sebab itu orang tak tanya tentang hukum dalam Islam ni tuan-tuan. Dia bukan soal ibadat yang kita kata semayang, puasa, korban ya. Saya bagi contoh. Ramai orang Islam dia buat korban, tapi dia tak belajar tentang muamalat korban. Sebagai contoh, orang kita buat korban bagus, semangat buat korban, tapi orang kita tidak selit muamalat korban. Dalam korban kita ada jual beli, dan kebanyakan jual beli tidak sah kerana ada unsur gharar. Sebab itu orang-orang yang menguruskan korban ni tolong hati-hati. Sebab kadang-kadang bila dia berjual beli gharar. Saya bagi contoh. Antara perkara yang dibincangkan dalam muamalat tapi orang kita tak perasan. Ini hukum. Saya bagi contoh satu. Sikit ya. Apabila kita beli, Nabi larang kita ada unsur gharar. Yakni unsur kita tak sure berapa barang kita beli. Pasal itu kita tak boleh beli jenis tunjuk-tunjuk. Kita tak boleh beli jenis cedok-cedok. Kita tak boleh beli jenis seluk-seluk. Kita tak boleh beli benda yang tak ada. Kita tak boleh beli benda yang tak wujud.
sebab dia ada unsur gharar. Kita kena tahu jelas barang-barang tu besar mana, sifat dia macam mana, fizikal dia macam mana, kualiti dia macam mana, supaya tak berlaku tipu menipu. Apabila kita pergi register korban, kita bayar 900 untuk satu tumpuk, kita mesti jelas berapa harga lembu yang dibeli dan berapa kos pengurusan yang diambil. Baru tidak ada gharar. Sebab kadang-kadang orang dia bayar 900, dia memang tengok lembu. Saya masuk lembu. Lembu lah, apa awak? Kambing kecil. Lembu nak turun pun tak larat, boleh main gitar, kurui. Kita tanya lembu harga berapa? Sebab dia ada beza. Kalau 900 kali 7, 6,300, lembu 2 ekor penuh lori dah. Tapi kalau 900, lembu harga 3,500. Kambing pun tengok, dia ingat mak dia pasal lebih kurang dia. Tuan-tuan faham ke tak? Artinya orang yang bayar tu, he should know, dia patut tahu berapa harga lembu. Sebab dia membayar untuk lembu. Dia tidak boleh ada unsur ketidakpastian. Lepas itu dia kena ada akad. Dia nak wakil kepada kawan tu untuk pergi beli, dan kawan tu bila dia nak ambil some portion, dia mesti di atas reda pasal dia wakil. Tuan-tuan faham tak? Saya wakil ni, Bang Nazri tolong pergi beli lembu kat saya. Saya bagi ni 5,000, Abang Nazri pergi beli lembu. Abang Nazri ni wakil saja tau. Dia pergi balas 2,000, dia pergi beli lembu 3,000. Saya bagi dia 5,000. Dia pun heret main lembu. Jadi saya, ustaz wakil kat saya suruh pergi beli lembu, dia saya beli lembu. Awak halus wakil tolong pergi beli lembu. So should clear bab ni. Tapi orang kita rasa itu bukan termasuk dari sudut hukum. Hukumnya ialah Allahu Akbar, Allah. Dia kira tang sembelih takbir tu ya. Dia tak kira tang urusan jual beli, urusan wakalah, urusan harga lembu, urusan berapa kawan tu beli. Yang ni bukan hukum. Sedangkan itu ialah muamalat, hukum Islam. Islam ni keseluruhan hidup kita. Islam din. Pasal itu dia guna perkataan din. Islam ni bukan kita langkah masuk masjid. Langkah masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lepas tu nak keluar, Allahumma inni dia masuk dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba. Baca doa. Dia keluar masjid, kasut dia hilang. Celaka, mana balas kasut aku? Lepas tu kawan tu kata, syakan maki, tak apa, luar masjid. Kita taklah kata, tapi setengah orang baguslah, tapi demikian. Itu apa yang disebut